jin itu bagi dia adalah qarin. Okey, kalau tak ada soalan, last kali berakhir, masa kita dah lewat. Jadi untuk sebagai internal defense, kalau siapa boleh tulis ya. Sebenarnya memang sudah ada berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebut, ya. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, barang siapa membaca 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 ayat saja, ya. Atau ada lagi ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat. 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Lepas tu dia sambung dengan ayat 255 ke 233, iaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah al-aliyul azim. Lepas tu sambung lagi 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Start daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampailah akhir surah fansurna 'alal qaumil kafirin. 5 ayat pertama sambung dengan surah ayat apa? Ayat kursi, sambung dengan 3 ayat terakhir daripada lillahi ma fis samawati wal ard amana rasul, sampailah habis. Maka Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Biasanya menjelang malam bila? Nabi kata barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Sebab tu saya di rumah saya, kalau saya dah di rumah, kami berjemaah maghrib, saya jadi ini sebagai amalan setiap lepas maghrib. Lepas tu lepas maghrib bacalah, ya, sampailah kita baca apa ni, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai kepada Fatihah. Lepas Fatihah ambil ayat ini 5 pertama dari surah Al-Baqarah, sambung dengan ayat kursi, dan sambung dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Nabi kata barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam, maka kalau malam itu orang nak sihir dia, orang nak santau dia, jumpa bomoh sakit bomoh siang nak kebuat dia, insya-Allah sihirnya tak akan menjejaskan dia. Silap-silap sihir itu balik pada orang yang nak buat tadi. Dan kalau malam itu dia nak mati, dia tak akan mati secara tiba-tiba. It's not immediately lah. Dia mungkin sempatlah kejut bini ke, kejut isteri ke, kejut anak-anak ke, dia tak immediately. Dan barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang siang. Menjelang siang bila? Lepas subuh lah. Tapi janganlah sembahyang subuh saja. Subuh saja dah siang dah. Menjelang siang ni malam subuh, waktu dia lah. Barang sebab membaca ayat ini setiap menjelang siang lepas subuh, maka kalau hari itu orang nak sihir dia, tak akan kena diri dia. Dan kalau nak mati pun hari itu dia tak akan mati secara tiba-tiba. Kalau aksiden pun sempatlah mengucap masya-Allah, sempat masuk wad. Ya, itulah betul, senang saja. Maka sebab saya menjadi sebagai amalan saya setiap maghrib, setiap subuh. Itu amalan saya. Ingat, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah disambung dengan ayat kursi, sambung lagi dengan 3 ayat terakhir. Maka Nabi kata barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam, kalau malam itu orang nak sihir dia, sihir dia tak akan jadi, tak kena. Sebab itu internal defense, ya. Dan kalau dia nak mati malam itu, dia tak akan mati secara tiba-tiba. Dan kalau dia membaca ayat ini, amalkan setiap menjelang siang lepas sembahyang subuh, maka kalau ada orang nak sihir dia hari itu, maka sihir akan menjadi, tak akan kena. Sebab dia merupakan internal defense yang paling kuat. Maka sebab itu amallah. Ketua ini bukan saya punya, tapi ini Rasulullah punya. Nabi ajar kita, insya-Allah mudah-mudahan terhindar kita daripada syirik, daripada sihir. Sebab hari ini di zaman yang canggih hari ini masih ada orang terlibat dengan sihir. Berjumpa bomoh siam, jumpa bomoh sakai, jumpa bomoh orang asli, macam-macam.
santau kita, bagi kita sakit, bagi kita tak sepanah hidup, tak tenteram, bercerai-berai. Lebih-lebih lagi syaitan amat suka. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, dia kata apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dia suka sangat kalau memecah belahkan suami isteri. Itu sihir. Maka sebab itu insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini terselamat kita daripada gangguan-gangguan jin syaitan yang kita namakan sihir. Wallahu a'lam.